Didik TV KPM. Bunyi apa tu? Cikgu Fitri? Ya saya. Cikgu yang tiup benda tu? Ni bunyi ni datang dari nama alat dia, tertuang. Tertuang? Tertuang. Tertuang ni macam daripada tanduk je. Tanduk apa? Ni dibuat daripada tanduk kerbau. Tanduk kerbau? Kau tahu tak apa macam mana fungsi dia? Apa Tak fungsi dia? pastilah cikgu. Fungsi dia adalah untuk alat telekomunikasi masyarakat Melayu tradisional zaman dulu. Gunakan ni, tertuang ni untuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Okey, kalau macam tu boleh tak Ifan nak cuba dulu? Boleh silakan. Kita cuba Okey. Kalau cikgu buat bunyi kuat, Ifan macam mana? Mungkin lagi kuat. Tak boleh pun cikgu? Tak bunyi tu, dia ada cara dia. Alah, kenapa tak boleh ni? Aduh, tak apa Ifan Kena cuba belajar, lagi. kena belajar Kena cara dia. belajar. Kena belajar. Okey cikgu, terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Untuk hari ini sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran Geografi tingkatan 2 dengan tajuknya Telekomunikasi di Malaysia. Dan pastinya Ifan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Ifan persilakan Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ifan? Saya lagi sihat sebab cikgu ada kat sebelah hari ini bersama Irfan terbaik. untuk slot geografi. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Pendidikan Khas Ipoh Cemor Perak. Hai Cikgu, apa khabar? Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini Geografi tingkatan 2. Baik, pastinya hari ini kita bersama-sama dengan murid-murid cikgu. Okey. Siapakah mereka? Jom kita berkenalan. Okey, bersama kita ada dua orang murid pada hari ini iaitu adik Khalif Daniel dan adik Fahim Izzat dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Faham. Hari ini kita nak belajar tentang alat komunikasi ke cikgu? Alat telekomunikasi di Malaysia. Di Malaysia. Baik, tanpa menghadirkan masa lagi, jom kita mula. Okey, kita teruskan. Topik kita pada hari ini adalah telekomunikasi di Malaysia. Okey. So, apakah dikatakan dengan telekomunikasi ni, alat telekomunikasi di Malaysia? Okey, perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek. Okey, tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Okey. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Macam kita tengah bercakap berdua, kita tengah berkomunikasi. Tapi kalau jauh lagi, kita perlukan alat yang dikenali sebagai alat telekomunikasi. Okey, Khalif boleh faham, Khalif? Boleh? Boleh faham? Okey, Fahim? Fahim boleh faham? Okey, bagus tu, baik. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah alat telekomunikasi yang pernah wujud di negara kita. Yang pertama dikenali sebagai telegraf. 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 Apakah telegraf ini? Okey, alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu. Dah lama cikgu. Dah lama. Inilah rupa dia. Alat telekomunikasi moden lah yang diperkenalkan. Okey, kalau yang macam kita masyarakat Melayu, kita menggunakan alat-alat tertentu. Contoh menggunakan tanduk binatang untuk berkomunikasi ataupun memberi isyarat kepada masyarakat setempat. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, alat yang dikenali sebagai telefon. Lepas telegraf ni, adanya telefon. Wujudlah telefon selepas itu. Wujudlah telefon selepas itu. Jadi, telefon talian tetap mula digunakan di tanah Melayu pada tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Ramai orang nak gunakan telefon. Yalah cikgu. Okey, pada waktu itu senang nak guna. berhubung. Ini contoh pada zaman dulu kan dia ada ganggang kat atas. Kat depan Ifan tu ada contoh telefon talian tetap yang pernah kita gunakan suatu masa dulu, kebanyakan rumah atau pejabat ataupun rumah ketua kampung, penghulu dan sebagainya ada telefon talian tetap. Okey. Yang dua ni cikgu ya? Yang dua tu contoh kat depan tu, itu adalah alat yang mula-mula digunakan. Okey.
Ada gagak. Kalau seperti paparan slide yang saya paparkan sekarang, bermula tahun 1891. 100 tahun lebih lah ni Irfan. Ya. Yang dah berada di negara kita, Malaysia. Okey. Yang seterusnya, lepas adanya telefon talian tetap, adanya mesin yang dikenali sebagai mesin telex. Mesin telex ni macam mana mesin telex ni kan? Dia berkembang satu persatu. Okey, mesin telex ni adalah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Kalau kita call telefon, kita dengar suara je. Betul. Dia mesin telex ni, dia boleh suara dan berserta dengan teks. Oh, suara boleh hantar. Teks pun boleh. Boleh teks pun boleh. Tapi teks yang ringkas. Contoh saya nak hantar teks dekat Ifan ataupun dekat adik Khalif kita ataupun adik Fahim kita yang bersama kita pada hari ini. Okey, kita untuk siapkan kerja rumah. Itu je, pendek je. Dia pendek je. Okey. Kalau kita hantar panjang-panjang, mungkin kita call. Itulah mesin telex bagaimana rupa dia. Ini mesin telex. Besar juga cikgu. Besar. Sebab dulu kan teknologi masih kurang berbanding sekarang kan. Sekarang makin lama semakin kecil alat. Makin nipis alat dia. Yang dulu besar. Ini adalah dikenali sebagai mesin telex. Adik Khalif dengan adik Fahim okey Kalau okey tunjuk tanda bagus. Okey, steady? Saya yakinlah cikgu yakin murid-murid di rumah pun masih bersama kita boleh terus memahami apakah yang dikatakan dengan alat ataupun alat apa yang wujud di negara kita untuk memudahkan berlakunya komunikasi. Okey. Seterusnya adalah mesin fax. Moden sikit. Ifan tahu murid-murid di rumah dah moden sikit. Teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Tadi telex tadi, kita just tulis ataupun kita untuk menghantar mesej ringkas. Ringkas sahaja. Kita tak boleh nak hantar yang apa dokumen yang kita ada ke orang lain. Tapi wujudnya mesin fax ni, seperti gambar yang dipaparkan sekarang, saya ada satu dokumen. Latihan untuk murid-murid di rumah kita dengan yang di studio. Saya nak suruh mereka buat, saya hantar menggunakan mesin fax ini. Apa yang saya ada pada saya sama diterima oleh orang yang terima tu, sama. Macam mana cikgu? Dia macam photostat. Macam photostat. Maksudnya dekat cikgu macam tu contohnya ada ABC, dekat saya pun sampai ABC juga. Tu dah berkembang sikit demi sedikit. Lepas tu ada telefon bimbit. Dekat sini ada saya tunjukkan contoh telefon bimbit. Yang sana cikgu. Izinkan saya untuk ambil cikgu. Boleh ambil yang telefon warna bimbit. Putih. Warna putih tu. Ada telefon bimbit. Telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wire. Kalau telefon rumah dia ada wire tadi. Ada wire, betul. Kan Ifan kat ganggang dia kan ada kabel. Ada wire dia. Mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Tapi masa tu dia ada antena. Dia antena seperti yang berwarna hitam tu. Warna hitam tu dia ada antena. Ini kira yang barulah. Boleh cabut ke cikgu? Tak boleh cabut. Okeylah. Mungkin tak boleh guna kan? Tak boleh guna kan. Kalau yang dulu dia panjang. Saiz dia besar. Saiz dia besar. Itulah telefon bimbit yang mula-mula berada di tanah Melayu, di negara kita, di Malaysia. Bermula pada tahun 1980-an. Berapa puluh tahun dah tu? Kurang 40 tahun. 40 tahun dahulu. Lepas tu lama berkembang di negara kita dan di seluruh dunia. Adanya alat yang dikenali sebagai telefon pintar. Pintar macam mana tu cikgu? Sejauh manakah kepintaran telefon ini kita tengok. Merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, internet dan juga aplikasi-aplikasi media sosial dan permainan maya. Macam mana rupa dia? Ini telefon pintar. Saya tak tunjuk dekat sini. Kenapa cikgu tak bawa sekarang ni? Sebab saya yakin murid-murid di rumah dan murid-murid yang berada bersama kita dalam studio pada hari ini ada telefon bimbit. Telefon pintar, bukan telefon bimbit. Telefon pintar. Boleh tengok telefon pintar adakah mengandungi ciri-ciri seperti yang saya paparkan di slide sekarang. Ada tak kamera? Mesti ada kamera punya. Mesti cikgu. Sebab nak suap foto. Betul. Mesti ada internet sebab nak cari maklumat tentang mata pelajaran. Geografi contohnya. Adanya aplikasi media sosial untuk berhubung antara satu sama lain. Dan ada permainan maya lah untuk menghilangkan tekanan. Mungkin nak happy-happy, nak seronok-seronok. Menggunakan telefon pintar.
Okey, ini adalah alat yang kita tunjuk. Ini kita terus kepada kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Apakah kemajuannya? Penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baharu dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Kuantan pada 6 April 1970. Ada stesen satelit bumi. Dia macam parabola tu yang besar, tu. Ya. Okey, mana berkembangnya adanya siaran televisyen dan adanya siaran langsung dalam dan luar negara. Kita boleh tengok TV. Boleh tengok TV. Okey. Yang seterusnya adalah rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Maksudnya dia makin cepat maklumat sampai menggunakan peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi. Okey, kita teruskan lagi dengan telefon pintar 3G, 4G dan yang terkini 5G. Paling terbaru. Mempunyai banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, perbualan video, telesidang dan pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun. Seperti yang berlaku dari sekarang ni, Fan. Ya, betul. Murid-murid boleh televideo, telesidang dengan bersama kita. Murid-murid di rumah boleh tengok saya mengajar dan kita berkomunikasi memahami apakah topik yang kita belajar pada hari ini. Sepantas kilat. Yes, sepantas kilat. Itulah kemajuan telekomunikasi yang berlaku di negara kita, Malaysia. Teruskan lagi, Telekom Malaysia ni syarikat telah memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara kita. Usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta, adanya syarikat swasta. Okey, ini adalah kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Saya nak kaitkan lagi dengan apa yang berada dengan kita bersama kita pada kat depan Irfan tu ada mesin taip. Mesin taip. Mesin taip kan. Dulu kalau nak hantar nak buat dokumen, nak apa semua, guna mesin taip. Satu persatu tekan je. Kalau saya sebagai seorang guru nak sediakan soalan kepada murid-murid, pakai yang ni lah. Saya buat soalan guna mesin taip. Okey, dan berkembang. Berkembang dia berkembang ditunjukkan ke sebelah tu adanya komputer. Ada komputer. Tak apa, jangan risau. Dia tak lari. Dia tak lari. Cuba nak guna ni. Okey. Ada komputer terbaru ni. Dan kita taip, kita terus hantar. Tak payah dah nak betul-betulkan dan sebagainya. Itu dah perkembangan. Okey. Khalif dengan Fahim, okey? Okey. Boleh? Okey. Itu adalah kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Kita nak uji lagi murid-murid selepas kita belajar perkembangan satelit angkasa. Wah. Perkembangan satelit. Tadi perkembangan telekomunikasi ada satelit pula. Negara kita mula melancarkan satelit Asia, dikenali sebagai pelancaran satelit Asia Timur Malaysia MESAT pada 13 Januari 1996 seperti yang dipaparkan di satelit paparan skrin sekarang, di slide saya sekarang. Okey, sehinggalah ada MESAT 1, MESAT 2, MESAT 3, MESAT 3A dan MESAT 3B. Yang latest ataupun yang terbaru adalah 2014. Ni ada satelit bumi, di mana satelit bumi ini, satelit angkasa ini membolehkan kita mengenal pasti ramalan kaji cuaca, kita menjalankan siaran langsung, siaran dalam dan luar negara. Kita mendapat maklumat berita-berita yang sahih daripada dalam dan luar negara. Itu perkembangan satelit angkasa di negara kita. Seterusnya ada yang dilancarkan satelit yang dinamakan sebagai Tiongxat 1. Tiongxat 1 pada 26 September 2000. Okey, utama dia, misi dia adalah pencerapan bumi. Kalau kita tengokkan, kita nak tengok bentuk muka bumi kita, kawasan hutan dan sebagainya. Okey, pencerapan bumi, uji kaji saintifik dan aplikasi komunikasi. Okey, termasuklah perkembangan telefon yang 5G tadi. Betul. Ada 5G tadi. Yang seterusnya ada RazakSat, dilancarkan pada 14 Julai 2009, merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Maksudnya jangan terkejut lepas ni ada gambar Irfan. Boleh nampak cikgu kan? Boleh nampak. Sebab adanya satelit angkasa. Okey, ini bermula dengan MESAT, Tiongxat dan RazakSat. Okey, boleh faham Adik-adik, steady lagi semua. Steady lagi. Murid-murid di rumah, saya yakin murid-murid kekal dan terus untuk mengetahui tentang topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey.
Ini kita nak kukuhkan pemahaman murid-murid yang berada di studio dan murid-murid yang berada di rumah yang bersama kita pada hari ini. Okey. Ni saya paparkan antara berikut alat telekomunikasi manakah yang terawal digunakan di negara kita. Okey, ada 4 awal. semuanya. Yang moden lah ni. Ni yang moden. Yang moden, Alat betul. terawal mungkin saya sebut tadi menggunakan tanduk binatang dan sebagainya kan untuk mengeluarkan bunyi, menggunakan kayu untuk kita ketuk. Betul. Okey, kita nak tanyalah adik Khalif dengan adik Fahim dan murid-murid yang bersama kita pada hari ini di rumah. Okey. Siapa nak jawab dulu? Mana? Okey. Okey, Fahim. Dua-dua boleh kena jawab. Dua-dua kena jawab. Dua-dua kena jawab. Kena jawab, Okey. kena tengok. Tapi Okey. siapa nak mulakan Siapa dulu? nak mula dulu? Okey, silakan. Fahim. Fahim. B. Telegraf. Cuba baca dulu Fahim soalan dia. Baca soalan dan berikan Baca jawapan. soalan, berikan jawapan. Baca soalan. Antara berikut, alat telekomunikasi manakah yang terawal digunakan di negara kita? B. Telegraf. 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 Okey, tak apa, kita simpan dulu jawapan Simpan dulu jawapan tu. Okey, Kita terima tengok kasih, Khalif dulu. Okey, Khalif. Apa jawapan Khalif? Sama juga. B. Telegraf. Sama juga B. Telegraf. Okey, ni kita tengok apakah jawapan dia. Pernyataan alat telekomunikasi. Itu kata kuncinya. Terawal. Awal maksudnya dulu-dulu. Dulu-dulu. Okey. Digunakan di negara kita. Jawapan dia adalah telegraf. Betul. Terbaik. Betul semua Dua-dua betul. Murid-murid di rumah pun saya yakin anda turut dapat jawapan yang betul. Saya pun sama. Dan kita nak bagi penghargaan lah kepada dua orang murid kita di studio. Kita nak bagi bintang. Berapa bintang nak bagi, cikgu? Setiap orang kita bagi satu dulu. Satu bintang. Satu bintang setiap Saya kena orang. lukis kat sini, cikgu, ya? Boleh. Okey, baik. Ikutlah Irfan nak bagi 3 bucu ke 5 Tiga bucu bucu ke. Okey, tidak Okey, masalah. kejap, Kita nak Irfan bagi lukis star, dulu. tanda penghargaan Okey. kepada murid-murid kita yang Baik. Satu menjawab bintang dengan untuk Khalif, satu bintang bintang untuk Fahim. Fahim. Okey, terima kasih, Okey. cikgu. Jadi, apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM